Pegang kertas tu seronok Seronok sebab saya belajar online sis. Hai semua. Okey, untuk graduan ataupun untuk pelajar undang-undang, korang mesti akan ambil subjek conveyancing, betul tak? Okey, apa pendapat korang tentang subjek conveyancing ni? Dry, fun, exciting? Okey, hari ni saya akan ceritakan kepada anda subjek conveyancing versus praktis sebenar dari lensa seorang budak intern. Saya ditempatkan di Jabatan Perjanjian Jual Beli ataupun SPA Department di bawah Jabatan Conveyancing. Jadi saya sebagai pelajar intern selama 4 bulan di sini, macam-macam pengalaman dan juga perbezaan yang saya dapat ketengahkan. Okey, untuk bulan pertama saya berasa sangat kekok dan sangat canggung sebab everything is new to me. Dari segi prosedur, dari segi dokumen, gerak kerja mereka semuanya berbeza daripada alam universiti. Dan untuk pengetahuan korang juga, ada 2 perkara yang paling saya takut masa bulan pertama berlatih sebagai pelajar intern, iaitu pertama saya sangat takut dengan klien, yang kedua adalah panggilan telefon. Masuk kepada bulan kedua, saya dapat tahu satu perbezaan semasa kita belajar subjek conveyancing dan semasa in real practice. Perbezaannya adalah dari segi dokumen ataupun material. Kalau dulu belajar, kebetulan masa saya belajar, saya jatuh pada ketika 2019 masa COVID melanda negara kita. Jadi everything is online. Jadi semua dokumen saya belajar adalah online, termasuk borang 14A, 16A, 16N, borang-borang SKHT. Jadi saya dapat tengok secara online sahaja, tak pernah pegang dia punya paper tu. Tapi bila masuk kepada in real life practice, bagi saya excited juga dapat pegang borang 2A, 1A, borang 14A. Dan kalau korang nak tahu, masa belajar conveyancing, saya bayangkan borang 14A itu adalah, saya tahu dia perlu dalam kertas A3, tapi saya bayangkan ianya adalah satu kertas kad manila yang tebal dan tidak perlu dilipat. Jadi bila saya masuk dalam firma guaman, barulah saya tahu memang A3 tapi kertas biasa je dilipat macam tu. So bagi saya itu adalah satu pengalaman yang sangat menyeronokkan untuk dapat tahu apa dokumen-dokumen ataupun material yang boleh kita pegang dan kita tengok in real life. Okey, masuk bulan ketiga pula, saya dapat satu lagi perbezaan yang ketara, iaitu dari sudut prosedur. Korang setuju tak kalau saya katakan masa kita belajar conveyancing di universiti, kita akan didedahkan dengan mind map yang banyak, memaparkan step-step yang perlu kita ambil untuk menyelesaikan satu-satu kes jual beli hartanah. Ada kes untuk master title, ada kes untuk individual title, ada kes untuk ada title, tak ada title, beli dengan pemaju, beli dengan bukan pemaju. So benda tu bagi saya sangat complicated, serabut dan banyak sangat procedural dia. Tapi bila saya masuk in real life practice di firma guaman, benda tak adalah serabut dan se-complicated yang saya fikirkan. Sebab bila kita pegang file tu in real life, kita akan belajar dengan lawyer-lawyer dan staff-staff tentang bagaimana penyusunan dokumen, step by step, dan benda tu sebenarnya straightforward dan senang juga. Tak adalah senang juga, tapi senang juga. Dan kita tak perlu pun hafal peta minda tu one by one. Tapi instead, by instinct kita dah practice, kita dah tahu dia punya cara. Lepas buat ni macam tu. Okey, sebagai penutupnya, saya tujukan kepada adik-adik yang sedang belajar undang-undang dan akan intern nanti. Kalau korang ditempatkan di conveyancing department, it's okay kalau korang memang tak faham. First month or 2 months memang akan blur gila, sebab ianya adalah sedikit berbeza dengan apa yang kita belajar. Sebab kita belajar more to procedure, tapi ini kita buat betul-betul. So nasihat saya adalah it's okay, tapi don't forget untuk sentiasa dengar apa yang akak-akak ataupun apa yang lawyer dan staff cakap. Dan bawa buku korang, bawa slide korang, in case kalau diorang cakap apa yang familiar di telinga korang, kita boleh belet dan kita baca semula. Dan masa itulah kita akan cakap, oh ini aku belajar rupanya.